Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini kita mulakan pelajaran kita dengan pelajaran tajwid, tajwid darjah 6. Tapi sebelum tu, kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita mulakan pelajaran kita dengan pelajaran 1 yang bertajuk tingkatan sifat huruf hijaiyah. Baik. Saya bacakan dahulu. Para ulama membahagikan sifat huruf kepada dua bahagian seperti berikut. Iaitu yang pertama, pendapat Mulla Ali Al-Qari, kemudian yang kedua kebanyakan pendapat ulama. Baik, kita tengok yang pertama dahulu. Pendapat Mulla Ali Al-Qari telah membahagikan sifat-sifat huruf kepada dua bahagian iaitu qawiyah dan juga dha'ifah. Qawiyah lawannya dha'ifah. Qawiyah tu maknanya kuat. Dha'ifah maksudnya lemah. Kita tengok bahagian alif. Sifat qawiyah adalah sifat yang kuat. Mempunyai 12 sifat. Iaitu yang pertama al-jahru. Apa itu al-jahru? Al-jahru maksudnya nyaring ataupun kuat. Baik. Kenapa dikatakan nyaring atau kuat? Kerana apabila menyebut hurufnya, nafas tertahan kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Contoh hurufnya dad. Kemudian yang kedua asyiddah. Asyiddah maksudnya juga kuat. Tapi apa beza asyiddah dengan al-jahru? Kalau asyiddah ini suara yang tertahan. Suara tertahan apabila menyebut hurufnya kerana apa? Kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Itu asyiddah. Contoh hurufnya jim. Ajma'in. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu al-isti'la. Al-isti'la maksudnya meninggi. Lawan dia al-istifal, nanti kita akan tengok di bawah. Al-isti'la maksudnya meninggi. Apa yang tinggi? Kerana dikatakan meninggi ketika menyebut hurufnya pangkal lidah terangkat tinggi sedikit ke langit. Baik. Kemudian contoh sifatnya, contoh hurufnya yang termasuk dalam isti'la seperti qaf, kha, ya, dad, sad, ta, za, itu semua termasuk dalam sifat isti'la. Kemudian al-itbaq. Al-itbaq ni maksudnya menutup ataupun mendempit. Sad, hurufnya contohnya sad. Antara hurufnya. Kemudian al-ismat. Al-ismat maksudnya tertegah. Zai. Contoh hurufnya zai. Baik. Kemudian seterusnya as-safir. As-safir ni maksudnya bersiul ataupun berdesir. Ketika menyebut hurufnya seorang seolah-olah macam ada siulan ataupun desiran di situ. Seperti hurufnya seperti sin. As. Zai, az, sad, as. Kemudian al-qalqalah. Al-qalqalah ni maksudnya lantunan yang kuat ketika menyebut hurufnya, lantunan yang kuat. Ya, lantunan suara kita kuat ketika menyebut hurufnya. Hurufnya ada 5 iaitu biasa kita nak ingat huruf dia biasa disebut bajudakoto. Bajudakoto. 5 kan? Ba tu ba lah, huruf ba. Ju tu huruf jim. Da tu dal. Ko, qaf, huruf qaf. To, ta, huruf ta. Bajudakoto. Itu cara nak ingat huruf qalqalah. Kemudian al-inhiraf. Al-inhiraf maksudnya melencong. Apa yang melencong? Makhraj. Ketika menyebut hurufnya, makhraj
hurufnya melencong sedikit daripada makhraj yang asal. Contoh seperti contoh hurufnya ra dan lam. Dia ada 2 huruf saja, iaitu ra dan lam. Kemudian at-takrir. At-takrir ni maksudnya berulang ataupun macam ada getaran ketika menyebut hurufnya kat situ. Lidah kita bergetar. Contoh macam ra, ardi, ardi, kan ada getaran di situ. Kemudian at-tafashi. At-tafashi maksudnya berhamburan. At-tafashi, ya. Maksudnya berhamburan angin. Contoh seperti shin, hurufnya huruf shin. Ash, kan ada angin tu. Ashhadu. Kemudian al-istitalah. Al-istitalah maksudnya berpanjangan makhrajnya. Contoh hurufnya ada 1 je kalau tak silap saya, iaitu dad, ya. Apabila menyebut hurufnya berpanjangan makhrajnya, maksudnya pangkal lidah ni makhraj hurufnya berpanjangan daripada tepi pangkal lidah hingga hujung lidah. Makhraj huruf dia daripada tepi pangkal lidah hingga hujung lidah, tu maksudnya berpanjangan. Okey, baik. Kemudian apa tadi, al-gunnah. Al-gunnah ni dengung, ya. Selalu kita dengar al-gunnah ni dengung. Maksudnya dengung. Contoh hurufnya nun, gunnah, ya. Makhrajnya terletak di hidung. Baik, kemudian ba, pendapat mula Ali Al-Qari, dia kata ba yang kedua, 2 bahagian. Bahagian yang kedua iaitu sifat dhaifah, sifat yang lemah. Lawan bagi sifat kuat tadi tu. Dia kata ada 8 sifat dhaifah, iaitu al-hamsu. Al-hamsu ini adalah lawan bagi al-jahru. Al-hamsu maksudnya sembunyi. Contoh hurufnya afa, ha, af, ah. Kemudian ar-rakhawah. Ar-rakhawah ni maksudnya lembut. Contoh hurufnya pun ha, ah, okey, itu rakhawah. Lawan bagi asyiddah. Kemudian al-bainiyah. Al-bainiyah ni maksudnya sebutan hurufnya jelas, putus ataupun jelas. Kemudian al-istifal. Al-istifal lawan bagi al-isti'la. Al-isti'la maksudnya meninggi, al-istifal merendah. Apa yang merendah? Iaitu pangkal lidah. Ketika menyebut hurufnya, pangkal lidah rendah, dia tak angkat tinggi sangat ke langit-langit. Okay. Kemudian al-infitah. Al-infitah maksudnya membuka. Lawan bagi al-itbaq. Contoh hurufnya macam zal, az, akh. Kemudian al-izlaq maksudnya tergelincir ataupun lepas. Ketika menyebut hurufnya, keadaannya mudah dan lancar sebutan huruf tersebut. Contoh macam ba, ab. Dia lawan bagi al-ismat. Kemudian al-lin. Al-lin ni maksudnya lembut ataupun lunak. Hurufnya ada 2, iaitu waw dan ya. Kemudian al-khafa. Al-khafa ni maksudnya daripada perkataan ikhfa, sebutannya antara izhar dan juga idgham. Contoh min syarri. Kita tak kata min syarri, kita tak kata mis syarri. Itu dia jadi idgham. Nanti kita masukkan bunyi huruf sin dekat dalam nun. Salah menyebut huruf nun masukkan dalam shin. Mis syarri. Tak boleh. Dia mesti ikhfa, iaitu min syarri. Kalau min syarri, dia jadi izhar sebab kita sebutan yang jelas, nun jelas, shin jelas, itu tak boleh. Dia ikhfa tengah-tengah, bukan izhar dan bukan idgham. Min syarri. Baik. Kemudian kita lihat yang kedua, kebanyakan ulama membahagikan sifat-sifat huruf kepada 3 bahagian. Ini pendapat yang kedua. Kebanyakan ulama berpendapat ada 3 bahagian sifat huruf.
Ya, tadi yang atas pendapat Mulla Ali Al-Qari dia kata 2 bahagian iaitu kuat dan lemah. Tapi kebanyakan ulama kata 3, tambah lagi 1 iaitu mutawassitah. Ba tu tengok. Baik, apa dia bahagiannya? Iaitu yang pertama, tengok alif, sifat qawiyah. Ya, sifat qawiyah. Qawiyah tu maksudnya kuat. Okey, hurufnya hurufnya pula. Sifat qawiyah ada 11, dia kata al-jahru, syiddah, al-isti'la. Tadi maksud dia saya dah terangkan ke atas. Kemudian al-itbaq, as-safir, al-qalqalah, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi, al-istitalah dan al-gunnah. Itu yang termasuk di dalam sifat yang kuat. Tu kebanyakan ulama berpendapat sebegitu. Berbanding yang atas tadi ada 12 sifat pendapat Mulla Ali Al-Qari. Kemudian ba, sifat mutawassitah. Sifat mutawassitah ni maksud dia sifat yang sederhana ataupun pertengahan. Baik. Dia kata sifat mutawassitah ni ada 3 bahagian, iaitu yang pertama al-bainiyah, yang kedua al-ismat dan yang ketiga al-izlaq. Kemudian bahagian yang ketiga bagi pendapat kebanyakan ulama dia kata iaitu sifat dhaifah. Apa maksud sifat dhaifah? Sifat yang lemah. Baik, sifat yang lemah. Terdapat 6 sifat yang dhaifah iaitu yang lemah, iaitu dia kata al-hams, ar-rakhawah, al-istifal, al-infitah, al-lin dan al-khafa. Baik, habis tentang pendapat ulama tadi tu. Kemudian keterangan bahagian sa dia kata berdasarkan pendapat yang kedua inilah tingkatan huruf hijaiyah dibahagikan kepada 5 bahagian. Apabila disimpulkan daripada pendapat yang pertama tadi dengan pendapat yang kedua, maka terjadilah pendapat bahawa tingkatan huruf hijaiyah dibahagikan kepada 5 bahagian. Apa dia bahagian tersebut? Baik, kat sini saya dah buatkan dalam bentuk macam ni supaya kita senang tengok. Tingkatan huruf hijaiyah ada 5 bahagian, iaitu yang pertama huruf aqwa. Apa maksud huruf aqwa? Huruf yang bersifat sangat kuat. Ingat ni aqwa maksud dia sangat kuat. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua, huruf qawiyah. Apa maksud huruf qawiyah? Iaitu huruf yang bersifat kuat. Yang tadi sangat kuat, yang ini kuat. Baik. Kemudian yang ketiga, huruf mutawassitah. Apa makna mutawassitah tadi? Mutawassitah maksud dia huruf yang bersifat pertengahan. Mutawassitah tu maksud dia pertengahan. Baik. Kemudian yang keempat, huruf dhaifah. Huruf yang bersifat lemah. Dan yang kelima, huruf adhaf. Huruf yang bersifat sangat lemah. Jadi 5 bahagian tersebut disimpulkan daripada kedua-dua pendapat di atas tadi, ada 5 tingkatan huruf, ada 5 bahagian tingkatan huruf hijaiyah. Kita ulang balik. Yang pertama huruf aqwa, iaitu huruf yang bersifat sangat kuat. Yang kedua huruf qawiyah, huruf yang bersifat kuat. Yang ketiga huruf mutawassitah, iaitu huruf yang bersifat pertengahan. Yang keempat huruf dhaifah, huruf yang bersifat lemah. Dan yang kelima huruf adhaf, huruf yang bersifat sangat lemah. Baik, apakah dia huruf-hurufnya serta contoh itu kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.